Bahagian yang kedua dalam kalimah adalah Muhammadur Rasulullah, iaitu kita hendaklah meyakini pertama bahawa yang berkuasa hanya Allah. Yang kedua, cara untuk dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara Muhammadur Rasulullah. Cara untuk kita dapat daripada Allah adalah caranya adalah melalui Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan mulia, makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita meyakini akan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita segala perkara-perkara yang gaib tentang syurga, neraka, akhirat. Jadi kita meyakini janji-janji Allah tersebut, meyakini segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah iman. Tanpa perkara ini tuan-tuan mulia, iman kita tidak akan sempurna. Syarat untuk iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk kesempurnaan iman adalah kita kena meyakini 100% akan segala yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Segala apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita tentang janji-janji Allah, tentang penghabaran gaib, tentang akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Dan kita kena meyakini 100%. Meyakini walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak lihat benda-benda tersebut, kita meyakini 100% apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana kepercayaan kita, iktimadnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat-sahabat, orang beriman pun dengar perkataan Nabi. Orang kafir pun dengar, orang munafik pun dengar. Orang musyrik pun dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan mulia, orang beriman dia dengar, sahabat-sahabat dengar perkataan Nabi dengan penuh yakin. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Mereka kata inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan benarlah kata-kata Allah dan Rasulnya. Tapi orang munafik dia dengar juga, tapi dia kata ma wa'adana illa ghurura. Nabi apa yang dijanjikan kepada kita semuanya tipu daya belaka. Tipu belaka. Jadi orang mukmin tuan-tuan mulia, bila berlaku sesuatu keadaan dan menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan mulia, orang munafik bila mereka menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada keadaan-keadaan tersebut, mereka tidak lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah berlaku di Khandaq tuan-tuan mulia. Apa yang telah diberitahu oleh Nabi bila berlaku keadaan-keadaan, bila berlaku tekanan-tekanan, maka orang beriman dalam keadaan macam tu, dia lihat apa yang Allah janjikan. Mereka yakin 100% apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dalam peperangan Khandaq tersebut, sahabat-sahabat dengan penuh yakin pada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka dalam syak. Mereka tidak yakin. Bahkan mereka berkata, ini semua tipu daya belaka. Tak betul belaka apa yang dia kata. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulana beritahu hari ini pun di seluruh dunia, orang Islam yang ada di seluruh dunia hari ini, bila mereka lihat keadaan-keadaan yang sedang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia pada saat dan ketika ini, ramai di kalangan orang Islam sendiri yang lemah iman dia. Mereka mula sangsi dan syak pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat apa yang telah berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, sebagaimana orang-orang munafik, mereka lihat apa yang telah berlaku pada sahabat-sahabat dalam peperangan Khandaq, mereka telah mula syak dan mereka kata macam-macam ni semua janji Nabi tak betul. Orang-orang Islam hari ini sendiri tuan-tuan mulia, bila mereka lihat keadaan yang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, ada sebahagian orang Islam yang lemah iman dia, mereka sendiri mula sangsi
mula syak tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, tuan-tuan mulia, apapun keadaan berlaku, dia punya yakin, dia 100%, tidak ada sikit pun keraguan atas apa yang Allah dan Rasulnya telah janjikan. Dan perkara ini sahabat-sahabat telah diuji atas keimanan mereka, keyakinan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian mereka pelik-pelik. Pernah satu ketika berlaku, tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beli seekor kuda daripada satu orang Arabi. Telah berlaku perbincangan dan telah berlaku jual beli, akad telah berlaku. Telah berlaku jual beli. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu duit Nabi tak bawa, maka Nabi ajak Arabi dia ikut dia pergi untuk ambil duit dan bayar pada dia. Jual beli telah berlaku, dua-dua pihak dah bersetuju. Cuma sekarang Nabi pergi untuk ambil duit, untuk wang untuk bayar harga kuda tadi. Arabi tu ikut belakang Nabi. Dalam perjalanan dia ikut belakang Nabi, ada satu orang datang cakap dengan dia dan tawarkan kepada dia nak untuk beli kuda tersebut. Maka dia bincang-bincang dengan orang tersebut, maka dia setuju untuk jualkan kuda ni kepada orang yang kedua ni. Dan dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kamu nak beli tak kuda ni? Cakap cepat-cepat, kalau tak aku nak jual ke orang lain." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Aku kan dah beli kuda ni daripada kamu. Kita dah dua-dua dah bersetuju, dah berlaku akad, dah berlaku persetujuan untuk jual beli. Cuma nak bayar je lagi." Maka Arabi kata, "Tak. Aku tak jual pun lagi kuda ni kepada kamu." Dia telah nafikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Aku dah jual." Di situ dah berlaku pertelingkahan sedikit. Nabi kata dia telah beli, Arabi telah jual pada dia. Nah, Arabi kata dia tak, aku tak jual lagi pada kamu. Arabi tadi kata, "Kalau betul kata-kata kamu tadi, kamu datangkan saksi." Siapa saksi kamu? Sedangkan tak ada satu orang pun lihat jual beli itu berlaku. Satu orang sahabat, Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia lalu di sebelah, dekat dengan peristiwa itu berlaku. Dia lihat, dia dengar kata-kata Arabi tadi, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan saksi atas jual beli tersebut. Sedangkan Khuzaimah tak lihat pun jual beli tersebut berlaku. Tapi dia pergi, dia kata, "Aku sedia jadi saksi. Dan aku bersaksi bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beli kuda kamu." Rasulullah tanya pada Khuzaimah, "Macam mana kamu sanggup menjadi saksi, berani jadi saksi atas perkara yang kamu tak lihat pun?" Maka Khuzaimah radhiyallahu anhu kata, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah bagi tahu kepada kami tentang syurga, tentang neraka, tentang mizan, tentang hasyar, tentang kubur, kehidupan selepas mati. Semua itu kami tak nampak. Tapi kami yakin 100% akan kebenaran apa yang Tuhan katakan. Takkanlah Tuhan, benda-benda yang besar-besar, akhirat, syurga, neraka, Tuhan tak kami boleh percaya. Takkan pasal benda kecil macam ni yang Tuhan dah beli kuda ni kami tak boleh percaya." Jadi begitu sekali yakinnya tuan-tuan sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak daripada hari itu Nabi berkata bahawa Khuzaimah ni dia punya saksi sama, kekuatan satu orang dia punya saksi sama dengan dua orang. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha yang kita kena buat. Jalan dia untuk dapat iman, yakin yang sempurna pada Allah dan Rasul ni, kita kena cakap perkara ni. Pertama, hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang lakukan segala-galanya. Dan yang kedua, Allah lakukan segala-galanya. Dia punya peraturan dia, cara Muhammadur Rasulullah. Yang ini cara untuk kita ambil dari Allah, dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk kita dapat daripada kudrat dan khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam kita sendiri hari ini telah menganggap, telah faham bahawa cara untuk dapat dari Allah dan dengan perantaraan asbab, dengan perantaraan kebendaan, makhluk-makhluk, benda-benda dunia ini. Mereka jadikan kedai mereka, ladang mereka sebagai perantara untuk dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan mulia, perkara tersebut, benda-benda, kebendaan, asbab-asbab ini tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata di dalam amal.